Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globe Al-Hijrah malam ini bersama saya Khadijah Faisal. Kabul telah ditadbir Taliban, maka larilah rakyat bertebaran. Ada yang sanggup merempuh sekatan, memanjat kapal terbang, malah ada yang mati tersepit di pintu pesawat. Mereka lari dari cekaman Taliban. Ianya menyentuh emosi kemanusiaan. Golongan yang paling tertekan tentulah bayi dan kanak-kanak. Mereka masih terlalu muda untuk mengerti apa yang berlaku. Tiada ibu atau ayah yang mahu anaknya terpisah dari mereka. Hanya ajal memisahkan mereka. Namun ibu ini sanggup membiarkan anaknya diangkat tentera Amerika Syarikat melepasi tembok kawat berduri di lapangan terbang di Kabul. Bayi ini dikatakan mempunyai masalah kesihatan. Dia diterbangkan ke Norway untuk rawatan perubatan sebelum dikembalikan kepada ibunya. Ini kisah mereka berjaya mencuri perhatian tentera Amerika. Bagaimana kisah anak kecil yang lain? Mereka terbaring di luar lapangan terbang sementara menunggu giliran proses pemindahan keluar warga asing dan tempatan dari Afghanistan. Ada remaja yang bermain bola sepak untuk Afghanistan maut akibat terjatuh selepas berpaut pada pesawat Amerika yang sedang berlepas dari pesawat. Antaranya Zaki Anwari. Dia seperti ribuan remaja Afghanistan mahu meninggalkan negara ini tetapi terjatuh dan meninggal dunia. Kejadian berlaku selepas pesawat itu diserbu oleh ratusan orang awam. Memandangkan situasi keselamatan, kru memutuskan untuk segera berlepas dari landasan berkenaan secepat mungkin. Dalam kekalutan untuk mendapatkan kerusi di dalam kapal terbang untuk keluar dari Afghanistan, muncul sekeping foto menunjukkan sebuah pesawat penyelamat hampir kosong hanya membawa isteri seorang bekas komander tentera laut Britain meninggalkan Kabul. Di tengah-tengah drama aksi berbahaya, panjat-memanjat, lompat pesawat ala James Bond, tiba-tiba muncul sekeping gambar yang melukakan hati rakyat Afghanistan. Kerusi kapal terbang pesawat Norway itu kosong. Yang ada isteri ekspatriat Britain yang menetap di Kabul dan beberapa orang lagi. Paul Penfating berkata, dia kecewa dengan keadaan itu. Lebih-lebih lagi, ribuan menunggu di luar lapangan terbang Kabul kerana tidak dapat masuk. Perbuatan ini bercanggah dengan apa yang Setiausaha Pertahanan Britain Ben Wallace cakap. Dia kata, Britain sedang menggunakan semua ruang yang ada di dalam pesawat penyelamatnya untuk penduduk tempatan dan rakyat asing masih terperangkap di Kabul. Tapi itulah, anda faham sendiri. Taliban masih lagi dalam peringkat meraihkan kemenangannya menawan ibu negara Afghanistan. Namun tidak semudah itu untuk ahli politik yang tersingkir mengalah. Mereka berlindung di lembah Panjshir, utara Kabul. Kawasan tersebut merupakan kubu kuat yang masih bertahan selepas beberapa dekad. Bermula dengan menentang serangan Soviet pada 1980-an sehinggalah kebangkitan Taliban pada 1990-an. Antara yang lantang bersuara adalah timbalan Presiden Afghanistan, Amrullah Saleh atau mahu dikenali sebagai penjaga kerajaan. Dia yang dilahirkan dan menerima latihan ketenteraan di Panjshir berikrar untuk membebaskan semula negara tersebut dari Taliban. Zahir Akbar, Duta Afghanistan ke Tajikistan pula memberi jaminan bahawa Panjshir akan menjadi pangkalan kepada mana-mana pihak ingin mengembalikan semula Afghanistan seperti dahulu. Bagi mereka, Taliban tidak menang. Cuma Presiden Ashraf Ghani yang melepaskan kuasanya. Ashraf kini dikatakan mendapat perlindungan di Emirat Arab Bersatu. Bagi Zahir, usaha untuk menawan semula Kabul bukan mudah. Mereka mempunyai dua pilihan, iaitu membenarkan Taliban menjadi sebahagian daripada kerajaan pakatan dengan mewakili semua puak atau berjuang menentang Taliban hingga ketitisan darah terakhir. Dan bagi Taliban yang mahu dikenali sebagai Emirat Islam Afghanistan IEA, cabaran besar menanti mereka. Penukaran kerajaan bukanlah perkara yang mudah. Mereka tidak mempunyai pengalaman mentadbir dan menguruskan sebuah kerajaan. Ada juga dalam kalangan kepemimpinan Taliban percaya
Mereka masih memerlukan khidmat pegawai kerajaan terdahulu bagi membantu mereka membangunkan semula Afghanistan. Menteri Kesihatan dan Datuk Bandar Kabul antara dua insan yang disebut-sebut diminta untuk membantu. Mereka dikatakan ditawar kekal dengan jawatan sedia ada. Bekas Presiden Hamid Karzai juga dikatakan ditawar jawatan dalam Kabinet Taliban. Tidak adil rasanya kita mengkritik Taliban tanpa memberi peluang. Jika berterusan menindas rakyat, maka hukuman setimpal menanti, cepat atau lambat sahaja. Itu mungkin kata-kata sesetengah pihak yang suka Taliban menang. Tetapi harus diingat nyawa manusia yang menjadi taruhan. Dan bagi membuktikan Taliban adalah pemerintah yang bertanggungjawab, mereka berjanji akan bertanggungjawab terhadap setiap tindakan dan menyiasat segala laporan yang dibuat anggotanya. Kenyataan itu dibuat bagi meyakinkan rakyat mereka sudah berubah. Mereka tidak mahu lagi digelar ultra-konservatif seperti 20 tahun dulu. مغوارث دسي حکومت او نظام آینده کې جوړ سي چې ټول جهاتونه پکې ځان ویني ټول جهاتونه پکې شامل وي او له بېلابېلو جهاتونو سره تفاهم ته ورسېږو د جنګ دوام نه غواړو د افغانستان سوله او ثبات ته لیواله یو همدې خاطر مبارزه شوې ده. Jaminan itu sedikit sebanyak melegakan rakyat. Satu model baharu pemerintahan Afghanistan akan siap dalam beberapa minggu ke hadapan. Ia menggabungkan pakar agama, dasar undang-undang dan dasar luar Taliban. Kononnya kerangka baharu itu bukan mengikut definisi demokrasi barat tetapi mampu melindungi hak semua orang. Penubuhan kerajaan inklusif itu mendapat sokongan pengasas bersama gerakan itu, Mullah Abdul Ghani Baradar yang baru tiba dari Qatar. Kesaksamaan gender antara isu yang paling ditakuti golongan gadis dan wanita di Afghanistan. Ia berdasarkan pengalaman ultra-konservatif Taliban sebelum ini. Mereka bimbang hak mereka dirampas. Antara yang mula terasa kesan perubahan kerajaan itu ialah Shabnam Khan Dauran, seorang penyampai berita kerajaan dari stesen televisyen RTA. زه شبنم دوران یم د تیرو شپږو کلونو راهیسې دلته په افغانستان کې زه د خبریال یا د خبر څانګې د ویاندې په توګه دنده ترسره کوم. وروستنۍ دنده مې په RTA یا د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون کې وه چې هلته هم د خبر څانګې ویانده وم. ما نن وغوښتل چې د کله چې نظام بدل سو ما وغوښتل چې خپلې دندې ته ولاړه سم. همدا خپل شهامت مې لاسه ورنه کړ خو له بده مرغه چې ما ته اجازه رانه کړل شوه سربیره پر دې چې ما کارت هم درلود. هغه نارینه کارکوونکي زموږ چې وو هغوی د کارت په لرلو سره هغوی په دې باندې بریالي شول چې دفتر ته لاړ شي. خو ما ته یې ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولی خپلې دندې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی. نو دلته ستر ګواښونه دي زموږ پر وړاندې که نړیوال زما غږ اوري مرستندوی یا بنسټونه زما غږ اوري د موږ سره دې مرسته وکړي ځکه چې زموږ ژوند تر ستر ګواښ لاندې دی. Pemegang Nobel Keamanan Malala Yousafzai antara yang berasa sedih apabila Taliban menakluk Kabul. Dia bimbang perkara yang berlaku pada tahun 1996 hingga 2001 berulang. Wanita dihalang berada di tempat awam, murid perempuan tidak dibenarkan hadir ke sekolah dan terbabit dalam acara hiburan. Namun lain pula ceritanya bagi pengacara radio stesen televisyen swasta Voice of Afghan Radio, Malvi Abdul Haq Hamad diberi peluang menemu bual seorang pegawai Taliban. Malah kanak-kanak perempuan juga dibenarkan ke sekolah seperti biasa. Perbezaan ini menimbulkan tanda tanya. Taliban mahu berubah sepenuhnya atau masih samar? Panjang lagi cerita yang perlu dilalui rakyat Afghanistan. Mana yang baik kita jadikan teladan, mana yang buruk jadikan sempadan. Baik, selepas ini saksikan kisah Israel yang buat baik hanya kerana ada kepentingan. Alhamdulillah bertemu kembali. Bagai melepaskan anjing tersepit. Awal minggu ini, Palestin bantu Israel padamkan kebakaran hutan 2,500 hektar di barat Baitul Maqdis. Anggota bomber Palestin bertungkus lumus untuk membantu. Difahamkan tindakan itu dipuji Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz. Namun, Zionis boleh pula lancar serangan udara dekat Gaza semalam.
Kebakaran hutan pada musim panas adalah perkara biasa di Israel. Berikutan ia bersempadan dengan Mediterranean. Selepas berusaha selama 52 jam, kebakaran berjaya dipadamkan. Itu pun selepas rejim Tel Aviv merayu meminta bantuan antarabangsa, antara yang hulur bantuan Palestin. Masa tu, Kemain Benny Gantz ucap terima kasih kepada Mahmud Abbas. Sekejap dia berperangai baik. Lepas tu, mulalah perangai jahat tu keluar balik. Dibomnya Gaza, selepas pertempuran di sempadan membabitkan ribuan penunjuk perasaan menyebabkan puluhan cedera. Antaranya seorang kanak-kanak Palestin berusia 13 tahun dan seorang polis pengawal sempadan Israel yang dilaporkan cedera parah. Seperti biasa, serangan tentunya ke arah depoh simpanan senjata. Kemelut bermula Jumaat lalu apabila tentera Israel melepaskan tembakan ke arah penunjuk perasaan yang melemparkan bom dan membakar tayar di sempadan semenanjung Gaza. Kumpulan pejuang Hamas yang memerintah Gaza mengadakan demonstrasi itu untuk memperingati 52 tahun pembakaran Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, tempat ketiga paling suci dalam kalangan umat Islam. Pertembungan terbaru ini berlaku tepat 3 bulan sejak Israel dan Hamas mencari persetujuan gencatan senjata pada 21 Mei lalu, susulan pertempuran 11 hari yang menyaksikan Israel dan Hamas saling berbalas serangan. Dalam tempoh lebih daripada setahun, tentera Zionis sudah membunuh lebih 350 penduduk Palestin di Gaza setiap kali melakukan demonstrasi. Masih terlalu awal untuk meramal apa yang bakal berlaku di Afghanistan dan tidak terlambat untuk berdoa terhadap keamanan Palestin. Kita merancang tetapi Tuhan yang menentukan. Sekian Globe Al Hijrah, saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.